Halo, 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 halo semua. Selamat pagi. Apa khabar semua? Boleh dengar tak suara? Okey. Boleh, Boleh, boleh. boleh. Okey, cantik. Jadi kalau semua dah masuk ke, kita akan start Okey. Boleh tak kita siapa yang ada dalam online ni kita type 888 dulu introduction. Sebelum kita mula. Sebab internet malam ni tak berapa cantik saya rasa. Jadi hopefully kita dapat meneruskan sesi kita malam ni sebab mungkin ramai orang guna internet kat Malaysia lately ni sebelum pilihan raya ni Kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua kepada bangsawan Amway. Apa khabar? Nama diberi Muhammad Syahrir Nizam dan rakan bisnes kesayangan saya Puan Azidah Alimuddin. Kami ditaja sepenuhnya oleh silver producer Kak Juwita dan dibimbing rapat oleh mentor-mentor kesayangan dari Seed Studio Kak Nozi, founder Platinum Arun dan dipantau oleh Diamond Nanda dan Diamond Chiny. Baiklah, rakan-rakan yang berada atas talian. Hari ini kita cukup bertuah kerana kita dapat menjemput seorang speaker. Speaker hebat. Tapi sebelum itu, suka untuk saya recall semula. Sebagai ingatan kita bersama. Projek BBI ni dah masuk minggu kelima dan matlamat utama kita nak capai at least 1000 PV, nak taja 10 ABO atau APC dalam tempoh 6 minggu ni. Dan kalau kita kata minggu ni minggu kelima, minggu depan dah minggu ke-6. Jadi please kita fokus pada target dan tujuan kita. Dan suka juga saya kongsikan sedikit quotes yang pernah Diamond Nanda sharekan pada kita semua. Don't let your learning lead to knowledge. Let your learning lead to action. Please make it happen Hopefully kita akan cuba fokus untuk terjemahkan pada action. Okey. Jadi kita dah masuk minggu kelima. Maksudnya sebelum-sebelum ni dah ada 4 minggu siri kelas yang agak intensif. Hopefully kita bukan semata-mata terjemahkan kepada knowledge, kita betul-betul turn into action. Hari ini seperti mana yang telah saya kongsikan tadi, kita menerima jemputan. Kita dah berjaya menjemput seorang speaker. Kita memang amat bertuah lah malam ni kerana dapat bersama-sama dengan speaker memang kita undang untuk berkongsi bagaimana kita boleh kembangkan perniagaan Amway kita melalui TikTok. TikTok. Okey, dan beliau memang amat berpengalaman dan kita boleh tengok banyak hasil-hasil TikTok yang agak memang boleh menarik perhatian user yang berada dalam TikTok. Jadi speaker malam ini tahu siapa? Kalau nak tahu, cuba type api sikit. Ready Ready? Sebab kita teruskan dengan speaker sebenarnya. Api, ada lagi api. Yes, okey. Kita beri sedikit penghormatan kepada kita punya speaker undangan malam ni. Tak lain tak bukan New Founders Platinum Bell. Tapi sebelum itu, saya ingin kongsikan sedikit maklumat latar belakang yang sebagaimana yang telah dikongsikan daripada maklumat dalam WhatsApp group. Saya kongsikan sekali lagi. Beliau anak kedua dari 4 adik-beradik, telah mula bekerja sejak 14 tahun sebagai cashier counter part time selepas habis sekolah, atas faktor keluarga. Jadi pernah menyambung belajar di Politeknik Shah Alam, tetapi tak dapat sempat tamatkan pelajaran atas faktor kurang berkemampuan. You just imagine, dapat tawaran bekerja di sektor government dan bekerja selama 7 tahun dan berhenti setelah berkahwin. Perkara menarik, dia mula menceburi bidang bisnes. Pernah menjadi model, memanglah kita tengok pun memang macam model. Duta produk, founder tudung sendiri, founder F&B produk. Dan kalau kita tengok dia punya
pengalamannya memang banyak dalam perniagaan, dan sebab itulah dia dengan pengalaman-pengalaman beliau memang mudah dapat, kita kata, capture attention daripada orang. Sebab orang berniaga ni memang dia mindset dia memang kreatif. Okey, dan suka saya kongsikan pencapaian beliau Mei 2021. Bayangkan mid April 2021 mula dapat 9%. Kemudian Mei 2021 silver producer, Julai 2021 gold producer, Oktober 2021 platinum, Jun 2022 founders platinum. Jadi tanpa membuang masa lagi, apa kata kita teruskan dengan menjemput speaker jemputan kita, New Founders Platinum Bell, untuk berkongsi. Dipersilakan. Thank you so much pada MC kita. Wah, macam DJ radio. Nervous tengok tengok MC pun I dah nervous, macam mana lagi nak tengok audience. Alright, so first of all, Ben nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Diamond Nanta sebab sudi jemput, sudi bagi peluang pada Bel untuk berkongsi pengalaman, rahsia kan. So hari ni yang bertuah pada pagi ni semua, ni semua bertuah ni. Tak semua orang dapat tapi hanya kita semua yang dapat. So Bel akan all out cerita everything. Please take note dan anggap serius sebab Bel pernah pengalaman Bel sendiri bila masuk sesuatu meeting tu, kadang-kadang kita masuk dalam keadaan terpaksa. Kita masuk dalam keadaan tak rela. Kita terlepas banyak peluang. That's why kalau terpaksa pun catat je. Bel call upline ke, jumpa siapa-siapa ke mana-mana, perkara pertama adalah catat. So walaupun kita terpaksa, balik bila kita baca masa tu kita akan nampak something. Okay, so lepas ni semua orang kena praktikkan menulis. Alright, so sebelum mulakan majlis, I nak perkenal, I nak share screen dululah. Okay, sekejap ya. Okay. Sorry lah banyak cakap kan, orang petak lalat ni dia memang suka bercakap sikit. Padahal I ni dulu sebenarnya introvert. I punya rumah pun rumah apa ni? Rumah studio. Maksudnya rumah yang private, tak nak ada jiran. Tapi macam mana I boleh jadi seorang yang boleh bercakap ni? Jom kita terjah Nabila Huda ni macam mana. Okay, alright. So semua nampak tak I punya screen? Nampak sebab I dah tak nampak you all semua. So I takut, I tak perasan apa-apa. So kalau ada apa-apa boleh MC boleh bagi tahu Sebab internet malam ni memang problem, internet I pun sama. Alright, so hari ni kita nak cerita how to build business in social media. So tahniah, beri tepukan kepada diri sendiri kerana dah berjaya join pada program hari ini. Dan seperti diberitahu, ini adalah training program minggu kelima, dan make sure after program ni terus dapat capai seperti MC kata tadi, nak 10 apa tadi? 10 APC, 10 ABO kan. Kalau I boleh dapat 100 APC dalam masa satu hari, why not kita semua dapat? So ini rahsia macam mana I boleh dapat 100 APC dalam masa satu hari. Okay, alright, so next. Sekejap. Okay, so sebelum memulakan majlis, kita perkenalkan diri. So nama diberi Nabila Huda binti Anwar. Saya ditaja sepenuhnya oleh Diamond Noratira Hanim dan dibimbing rapat oleh Founders Platinum Azamah dan Encik Arif serta FEDC Kak Maliana dan Abang Fendi. So ini adalah barisan penaja I yang bertanggungjawab memberikan ilmu pada I atas apa yang I dah capai sekarang. Alhamdulillah. Alright, so background, I tak tulis sebab I nak semua dengar sendiri. So I adalah anak kedua daripada 4 adik-beradik. So 2 lelaki, 2 perempuan. So I adalah nombor 2. So I dah bermula bekerja pada umur 14 tahun. Which is I sekolah tapi I bekerja sebab family family kurang berkemampuan. So kan, jadi daripada umur 14 tahun lagi I dah fikir I tak boleh harapkan siapa-siapa, I kena cari something. Alright, so after habis sekolah I bekerja sebagai cashier lagi dekat Jasco, dekat Aeon. And then I dapat tawaran dekat Politeknik Shah Alam.
And masa tu pun my parents tak dapat bagi apa-apa duit. I kena cari sendiri. Tapi disebabkan sem pertama I memang dekan lah 3.8 kan, 3.9. Tapi walaupun kita diberikan rezeki kepandaian, tapi kalau kita tak diberikan rezeki yang lain pun tak dapat juga. So masa I berhenti sahaja, I terus dapat rezeki lain. I dapat rezeki tawaran government. Seperti yang kita tahu, government ni satu pekerjaan yang semua orang rasa cerah masa depan lah kan, betul tak? Kalau dapat government tu dah kira bangga lah tu. Jadi masa tu I bekerja sebagai admin, bergaji starting masa tu 1,100, tapi bila 7 tahun I kerja, I dapat gaji 2,000. Bayangkan 7 tahun pun 2,000 saja. Tapi bukan tak bersyukur. Masa tu I rasa dah kaya sangat lah. 2,000 tu banyak lah juga. Tapi malangnya satu rumah pun tak lepas nak apply. Walaupun kerja government. Alright. So lepas tu I berkahwin dan I berhenti kerja. Jaga anak, jadi suri rumah kan. Tapi bila kita of course masalah kewangan tu tetap ada. Kan kita punya dunia ekonomi sekarang ni macam mana pun tetap ada. Jadi I decide untuk belajar bisnes. Masa tu yang masa sebelum I berhenti kerja, I ada kelebihan sebagai makeup artist lah masa tu. Jadi I teruskan lah makeup artist. Masa tu I stay dekat Perlis. Jadi I membawa rate KL. Bayangkan KL mahal ya, kat sana makeup 100 je, tapi I punya berani, I charge 400. Tapi bila kita ada skill, kita ada keberanian, kita ada kepercayaan yang tinggi, orang nak hire kita sebab offer, sebab skill kita, sebab kepandaian kita kan. So I cerita sikit je baiklah, sebab benda ni berkait rapat dengan bisnes kita. So bila I dah kerja makeup and then benda tu trending 2-3 tahun, orang dah ramai buat makeup, kita pun dah turun. So I jadi I pernah jual tudung, jahit sendiri, potong sendiri, hantar jahit tepi. Semua bisnes I pernah buat bisnes dengan Nilofa, dengan NSIC, Pak Din tu kalau tahu vape tu kan. I pernah buat bisnes yang macam-macam, yang travel sana sini, dan alhamdulillah semuanya gagal. Semuanya gagal, walaupun masa tu kadang-kadang gaji kita dapat besar, kadang-kadang kecil. Tapi semuanya gagal sebab, cuba teka sebab apa gagal. Boleh tak tulis kat ruang komen sikit? Nak juga tahu masing-masing punya pendapat. Ada yang pengalaman berbisnes, sebab apa gagal? Okay. Sebab tak ada sistem, sebab kita perlukan modal, kita yang nak kena bayar marketing lah, apalah kadang-kadang kan. Jadi rugi bila tak ada sistem dan kita stres lebih stres daripada dapat duit tadi. Jadi inilah yang Bel nak ceritakan. Sebelum tu Bel nak ceritakan lah, Bel dah join Amway pada mid-April. Masa tu pandemik makeup tak boleh buat, business tak boleh buat, apa pun tak boleh buat. Masa tu yang ada hanya bisnes online saja yang boleh bergerak, dan masa tu I jumpa Tira. So I nampak dia, okay, I sebenarnya tak suka MLM. So I nampak dia, I bukannya nak MLM sangat, I tak nak gaji pun. Sebab I dah ada pengalaman bisnes, I nak tahu sistem. Sebab I nampak macam mana dia boleh dapat 10,000 walaupun duduk rumah kan. Jadi masa tu I belajar dengan dia sistem, tapi I terjebak macam-macam. Dia ajar I tentang sistem, tentang sikap, nak berjaya kena ada sikap, attitude semua. So terjadilah, I masuk mid-April lah, maksudnya pertengahan April, which is I ada 2 minggu sebelum closing. Tapi sebabkan fokus dan percaya kepada Tira tadi, I tak percaya pada yang lain. I tahu I masuk sini sebab I percayakan Tira, I dapat 9%. 9% pertama dengan gaji RM450. So I cakap, wow, 2 minggu pun I boleh capai macam ni walau I tak tahu apa-apa. So why not I belajar lagi something, I nak tengok apa I bakal dapat. Jadi masuk bulan kedua, I capai silver producer. Pada masa tu I tak ada orang bawah lagi. I tak ada kawan-kawan sebab I masuk ni kawan-kawan I semua NTI. Sebab dia orang anti MLM, jadi dia NTI sekali. So I memang kena hina sebab masuk MLM. So siapa kata tak ada orang, tak ada kawan pun tak boleh buat. I boleh buat 21%. Tapi bukanlah bermakna lepas ni tak payahlah cari kawan, buat 21% Bel boleh. Tidaklah, maksud I tadi, siapa-siapa yang dari kalangan kita dalam hari ni, dalam meeting ni yang tak ada kawan, I dah buktikan tak ada kawan pun boleh buat. Tapi kita ada stranger yang akan jadi kawan kita. Alright?
So pada bulan kedua, I dapat gaji RM6,000 daripada RM450 kepada RM6,000 dan seterusnya bulan ketiga I Q2, maksudnya 21% lagi dan I dapat ABO. I dah bersama dengan satu leg. Satu leg je dan satu leg I dapat 18%. Walaupun kami bekerja berdua tapi bila kami nak, kita jadikan tim kita sebagai kawan. Kita sama-sama. Kalau I dapat 21, I nak you dapat juga. Barulah kita kata business partner. Alright. So selepas tu I dah start dapat gaji selepas RM6,000, RM11,000. So masa tu memang I dah nampak lah perjalanan. I memang fokus, I percayakan sistem, I percayakan upline. Itu saja yang I pegang sampai sekarang dan IQ tak pernah turun daripada 21%. Sekali je I merasa 9% dan kemudian I terus 21% sampai sekarang, alhamdulillah. So apa yang I buat? Apa yang I buat? Jom kita tengok. Alright. So, pertama sekali I nak cerita tentang personal branding. So, apa itu personal branding? So, boleh tak tulis dekat ruangan komen? I nak tahu daripada setiap 30 orang hari ni, ada 38, apa yang korang tahu tentang personal branding? Tulis sekarang dekat ruangan komen. I nak baca. Apa itu personal branding? Mana ni? Tak ada pun. Ke line problem? Lu. Okey, tak tahu. Okey. Alright, yang lain? Mana yang lain? Market diri, brandingkan diri, brandkan diri. Okey. Promote diri sendiri, sikap bagus. Alright, menunjukkan produk kita sendiri. Okey. Alright. Okey, good. Betul. Semua yang cakap tu adalah betul. Okay, so personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki oleh kita. Maksudnya kita bukanlah kita jual diri tapi bukanlah jual maruah. Jual diri tu adalah kita menjual siapa diri kita pada orang. So bila orang nampak je, kalau orang tanya siapa tu nama apa ni? Nama Apple tu siapa nama dia? Pemilik Apple tu kita dah tahu dah dia Apple. Steve Jobs. Steve Jobs. Yes. Bila orang sebut Steve Jobs, orang tahu Apple. Orang tak cakap Steve Jobs tu penjual belacan, betul tak? Orang tahu Steve Jobs tu Apple. Okay. So bila kita nak buat bisnes, kita kena ada personal branding. Kita kena cari siapa diri kita supaya orang tahu, oh Juwita ni I kenal dia sempoi. Bila I tanya, bila diorang kan kawan-kawan I suka sangat dengan Juwita ni, tim I ni. Dia kata sukalah tengok personality Juwita tu. Famous Juwita. Sebab apa? Sebab Juwita tak pernah miss pergi kelas hari Selasa. Jadi diorang semua dah kenal dah Juwita. Alright, so seterusnya. Ada 7 tips membina personal branding yang kita semua kena tahu. Pertama sekali kena mulakan dengan bercerita. Yang kedua kena bina nama. Yang ketiga kena bina tribe. Yang keempat kena guna satu nama sahaja. Yang kelima kumpul database follower. Yang keenam rancang marketing content. Dan yang ketujuh bina network bonding. Alright, so yang tadi apa personal branding semua dah tahu. So kenapa kena personal branding? Sekejap I kena tengok nota I dulu. Alright, so bila kita bina personal branding, orang akan percaya dengan kita. Kita jual tai hidung pun orang nak beli tai hidung tu. Sebab tu pentingnya personal branding untuk trust. Kalau tak ada trust, kita jual, kita cakap kita jujur ke, kita cakap kita ni anak Mahathir ke, orang tak nak beli. Sebab orang tak pernah tahu kita ni siapa. Jadi pentingnya. Lepas tu, personal branding boleh bantu tingkatkan jualan, boleh menarik minat orang nak ingin tahu dengan produk apa yang kita selalu bercerita. Kan? Lepas tu, membantu kekalkan kesetiaan follower kita dengan kita. Dia suka follow kita, dia akan setia dengan kita. Alright, so itu pentingnya personal branding tadi. Okay, yang pertama mulakan dengan bercerita. I memang suka bercerita. Walaupun I introvert tapi in social media I suka bercerita. So kalau siapa-siapa yang tengok I punya social media, I suka bercerita. Hari-hari ada je cerita kan. Orang selalu tanya, macam mana ni Bel? You ni ada je idea nak cerita kan? Sebab itu kita jadikan sebagai hobi. Kalau dulu I tak pernah I tak pernah. Selama I buat marketing plan, I berkawan dengan seorang writer seorang penulis buku, penulis iklan. So I tanya dia banyak kali macam sebab dia buat sale, dia punya sale 1 bulan 1 juta dengan menjual buku. Jadi I tanya macam mana you boleh buat? Dia kata practice make perfect. Dia kata menulis je hari-hari walaupun hari ni 1 ayat, mungkin
Mungkin like pun 34 orang, tak siapa nak komen, share pun seorang, tapi ada orang dah start save 15 orang. Yang ni pun I rasa bukannya dia save masa tu, dia save dah selepas tu lah, bila I dah biasa orang engage, so baru diorang nampak diorang save. Tapi sebelum tu tak ada pun orang nak tengok. Tapi I keep sharing, nampak, bercerita. Jangan hard sell, jangan kata siapa nak beli, belilah dengan saya. Tapi kita tanya, anda dah ada vitamin ke? Kita cerita tips kan. Kita cerita pasal kita, macam ibaratnya kita yang ambil. Sebab itulah orang tertarik. Contoh Nilofa, dia pakai baju cantik-cantik kan. Lepas tu dia jalan pun orang tanya, baju kat mana? Sebab dia story daripada lifestyle dia. Macam tu juga kita, kalau kita ada foundation, kita jangan cerita kita pakai foundation. Kita jangan tunjuk, okay, siapa nak beli ni, kita tukar kepada kita makeup cantik-cantik. Lepas tu kita cerita pasal, dah 6 jam tahan kan makeup ni, nampak? Kita bercerita tapi kita menggunakan produk tersebut. Alright, so seterusnya, bina nama kita. Cuba type dekat Google kan, nama kita keluar apa. Macam band ni keluarlah ni, apa ni, awareness pasal masalah ketiak. Sebab band memang branding kan pasal memang keluarkan aib sikit lah. Memang band ada masalah bau badan walaupun kurus sebab hormon kan. Jadi kita brandingkan dengan ni sebab kita ada masalah tu. Jadi kita brandingkan dengan penyelesaian masalah. Jadi orang kenal, oh Bel Toki buat ketiak, oh Bel Toki buat ketiak. Jadi and then kita search lagi kat bawah-bawah tu, ada tak benda-benda merepek tentang kita. Oh Bel seorang maki hamun. Cepat-cepatlah kita delete kalau kita pernah buat posting yang maki hamun tu. Kalau boleh bina nama kita dengan nama-nama yang cantik, yang baik-baik je. Kalau sebelum-sebelum ni ada terkeluar posting kita maki kucing ke apa, cepat-cepat delete. Make sure nama kita nama yang baik-baik. So kita kenapa kena bina nama? Sebab kita akan kawal apa yang kita mahu pembaca tahu pasal kita. Kita dapat kawal apa yang kita nak pembaca fikir, rasa dan bercakap pasal kita. So bila diorang type je, bila diorang nampak kita kat social media kan, dia akan type, siapa si By Belvi ni? Keluarlah apa yang kita selalu posting. Okay, so penting untuk kita bina nama kita. Okay, kejap I baca nota balik. Alright. So, letak pada Okay, so yang seterusnya, bina tribe. Bina tribe ni maksudnya kita nak mencari followers setia kita. Macam mana nak cari followers setia kita? Pastikan mesej yang kita tulis tu khusus untuk audiens siapa yang kita nak target. Macam Bel suka orang yang educated. Bel suka orang yang bekerja gaji 3,000 ke atas. Ada sebab kenapa Bel buat posting Bel dekat IG macam tu. Sebab I nak tarik orang-orang yang educated, orang yang ada gaji 3,000. Sebab apa? Bila I upsell apa-apa, sekejap panas pula dah rumah ni. Baju ni tebal pula dah. Okay, so bila I buat posting, I akan target orang-orang yang ada mentality macam posting I tadi. So orang-orang tu ada duit. RM3,000 ke atas biasanya dia ada duit untuk beli suplemen I. Posting kita kalau merepek, kalau toksik, yang toksik datang. Tapi kalau kita buat posting-posting yang educated, kita akan tarik audien yang educated, yang ada duit, yang contoh Juwita suka followers yang kerja government. So Juwita buat buat posting tentang apa pekerja government tu suka. Jadi akan start datang. Maksudnya kita nak bina followers setia ni, kita tengok target kita. Tapi target tu kena dengan produk kita lah. Kalau kita suka kecantikan, mungkin kita punya followers yang kita bakal nak bina tu orang-orang yang OOTD kan, yang suka makeup. Jadi posting-posting kita kena ada siapa audien yang kita nak tarik. Okay? Alright, so tak semestinya dekat sini je. Mungkin daripada sini kita akan tarik dia ke tempat lain. Tapi daripada sinilah, daripada kita bina followers setia tadi, kita akan tarik dia. Okay, so faham tak bina tribe tadi? Kalau faham boleh komen 111. I nak tengok, wah dah 41 orang dah. Okay, alright. So kalau kalau tak faham boleh bagi tahu. Faham kata Juwita kan. Alright, good. Okay. So next, nampak tak bila Bel dah start, bina konten tadi, Bel tarik orang-orang yang macam mana. So tadi daripada tak ada orang, baru 30 orang yang like, tiba-tiba dah ada 200, viewer pun dah 5,000, komen pun dah 26 orang. Still the progress is tidaklah terus mendadak, mestilah sikit-sikit. Kan kita dah ada orang yang share ramai, dah ada orang save. Jadi percaya pada proses. Janganlah baru buat 2-3 hari, baru buat sebulan,
kita dah putus asa. Benda ni semua progress dan proses. Okay. So I nak dapatkan apa yang I impikan sekarang pun I buat daripada setahun yang lepas. Alright. Okay, seterusnya guna satu nama. Okay, I memang branding kan actually I nak tukar by Belvin Makeup Artist ni kepada Kak Bel, tapi sebabkan I takut nanti diorang lupa nak cari nama I susah. Jadi dekat IG ni memang dah lama I bina nama ni, so I terpaksa lah. So dekat TikTok I baru buat, so I terus guna Kak Bel, dan dekat Facebook I ada followers yang mengenali I sebagai Nabilah Anwar. Jadi jangan guna nama-nama yang pelik, nama-nama yang KLFJIK ke, orang nak sebut pun tak ingat kan. Nama-nama macam Juwita senang, asyik sebut je Juwita, senang ingat kan. Nanta, Diamond Nanta kan senang nak sebut. Siapa lagi nama-nama, cari nama-nama yang mudah disebut, sedap, dan branding kita sendiri. Okay, and then gambar pun jangan letak gambar batu nisan, gambar kucing. Macam mana diorang nak kenal kita, nak trust kita kan, letak gambar kita. Tak payah dah nak malu-malu dah. Kita nak 10,000 tak boleh malu. 10,000 tu untuk orang-orang yang tak malu, yang berani, yang dah desperate dah penat hidup susah. Jadi kita kena keluar daripada tembok kita tadi. Okay, alright. So okay, apa lagi guna satu nama ni tadi. Okay, so bila itu je lah, senang nak carilah. Bila orang kenal I sebagai Kak Bel, orang type Kak Bel, dah nampak dah. Bel pun dah keluar by Belvin Makeup Artist. So guna nama yang baik. Alright, so seterusnya kumpul database dan follower. Okay, macam Bel cakap tadi, penting ke bila kita bina personal branding, kita buat social media tadi. So bila kita dah ada orang yang tengok video kita, nampak tadi daripada 5,000 kepada 146,000 orang yang keep melihat kita punya video. Dari sini kita dah dapat 3,787 orang yang like. Dari sinilah Bel contact seorang-seorang. Siapa kata social media ni tak memberi? Social media ni, kalau personal branding ni kita buat, kita boleh contact seorang-seorang, kita bina bonding. Bukannya kita contact, kita blast promotion, tak. Kita hi sis, hi apa khabar, hi, kan kita komen dekat dia, kita bila dia like, maknanya dia suka kita. Bila dia suka kita, dia ada potential menjadi APC dan ABO kita. Bila kita jual apa-apa, dia ada potensi untuk membeli. Potensi dah, manja pula dah. Okay, dia ada potensi nak membeli. Jadi lepas ni, siapa-siapa yang like, jangan lupa pergi follow dia balik. Lepas tu kalau dia posting apa-apa, walaupun kita meluat ke, kita hi dia. Wah, sedapnya tempat makan tu kat mana? Kita tanya dia kan. Dekat story ke, lepas tu dia post gambar dengan anak, comelnya anak. Janganlah kita boleh, anak kau hidung kembang. Janganlah komen yang toksik. Komen yang membina, komen yang bagi dia rasa friendly sangat, seronok sangat. Macam Diamond Nanta ni, kalau ada event, I punya team mesti nak jumpa Diamond Nanta, seronok dengan dia sebab dia suka create bonding tadi. Jadi belajar daripada Diamond Nanta how nak create bonding dengan people. Jadi contact. Jangan sia-siakan setiap orang yang like, jangan sia-siakan setiap orang yang komen dengan kita. Boleh ke boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, boleh. 9 orang, 3 orang je yang jawab boleh. Aduh, sedih lah Bel, 3 orang je jawab. Okey, alright. So seterusnya, ni rancang marketing konten. Marketing konten ni penting juga. Tak boleh lah orang kata sembrono je buat konten kan. Okay, cuba kita tengok video ni, boleh play tak? Alamak, video ni tak boleh play lah pula. Tak tahulah kenapa. Tadi internet lah ni, I nak try play tak boleh. Tak apa, boleh tengok dekat TikTok Bel. So dekat sini kita bina tajuk fishy tentang permasalahan manusia. Manusia tu ada masalah apa? Bel sengaja pilih komen ni sebab apa? Dia bagi tahu, satu, dia pergi kerja pagi sampai petang, wangi, masih wangi, mandi pun melekat lagi wangi. Jadi orang yang ada masalah bau badan, dia macam dia akan, aku nak lah macam ni sebab aku pun bau melekat ni, kadang-kadang kat baju pun melekat kan, kadang-kadang masuk lift, satu lift melekat tinggal, dia dah keluar dah ni, bau dia dekat dalam lift, betul tak? Siapa ada pengalaman macam ni bila duduk dengan orang yang bau keti? Kan, dia dah keluar dah ni, bau dia dekat dalam lift lagi. Jadi orang yang macam ni, dia akan pandang. And then I tulis masa ni, environment masa tu, cerita pasal viral kan, masa tu pandemik kan, tengah cucuk vaksin.
kan. I buat hanya dekat dinding je. Maknanya tak adalah kata kita buat apa yang kita rasa dari hati. Kita nak tunjuk apa kan. Jadi tak perlu nak kena pergi studio, sewa studio pula. Bel kata kena buat konten nak kena pergi sewa studio, tak payah. Apa yang kita ada sahaja ya. Alright, so Bel cakap memang wangi sangat. Kalau dekat video tu adalah perkataan tu keluar lepas nilai yang viral tu, Bel cakap memang wangi sangat, hilang masalah, bau bertahun bau badan. Lepas tu apa yang terjadi, the real story. Bel suka konten-konten Bel sebenarnya semua real story Bel cakap sampai doktor vaksin tanya you pakai apa wangi sangat. Yes, memang betul doktor vaksin tu tanya. Masa kita selak tu kan, dia macam terbau wangi. Dia tanya you pakai perfume apa, dia ingat pakai perfume kan. Tapi sebenarnya kita punya deodoran. Sebab apa deodoran kita ni makin kita keluarkan peluh, makin dia rembeskan bau. Rembes ayat kampung sangat kan. Makin dia keluarkan bau wangi. Itu yang orang tak tahu, okay? And then ni feedback. Kita masukkan visual ataupun feedback dekat dalam ni. So dekat dalam tu kena ada tajuk fishy, kena ada storytelling, relate pada situation. Kalau PRU, kita relate pada PRU kan? And then kita kena masukkan any visual ataupun feedback. Mesti kena ada 3 ni dekat dalam video, right? So selain tu Bel akan biasanya Bel lebih suka kepada sekarang punya trending storytelling. TikTok akan produce ataupun akan tolak mana-mana video yang storytelling. Storytelling tu voice over. So banyakkan video tentang voice over. Okay, alright. So you all kalau tak nak voice over, buatlah 7 hingga 8 saat. Tapi kalau nak voice over, buatlah 21 saat ke atas. Tapi jangan terlalu panjang sampai orang bosan. Okay, nak selamat kalau baru-baru ni buatlah 21 saat. Tapi kalau dah biasa, dah pandai, boleh je lebih, tak ada masalah. Okay, alright. So itu adalah TikTok. Okay, so lepas ni dah bolehlah praktikkan buat konten, tak payah try hard. Yang penting pencahayaan, yang penting tidak terlalu bersepah belakang. And then produk tu kena tunjuk ataupun kita buat demo. Contoh kita buat, kadang-kadang boleh buat macam kita tengah pakai foundation kan. Kita tak cakap apa-apa pun, kita pakai foundation lawa-lawa kan. Tapi nanti kita voice over, kita cerita pasal apa-apa. So pun orang nak tengok, orang nak dengar sambil tengok. Pun boleh juga macam tu. Okay, boleh tengok. Macam mana Bel start dulu, Bel suka tengok orang lain punya konten. And then kita tiru versi. Tiru versi macam dia buat juga. So gunakan apa orang kata, gunakan kelebihan ataupun apa-apa yang boleh. Jangan kita menunggu sampai bila-bila pun tak dapat apa-apa, alright? Okay, seterusnya ini dekat Facebook. Ini dekat Facebook pun cerita yang sama. Masa ni I beli rumah I beli rumah selepas 10 bulan I buat Amway, I dapat beli rumah yang berharga 1 million. Alright, so Alhamdulillah Amway memang very real business. So masa tu I sidai dia sejam I terlambat, I sidai dia sejam. Masa tu nak sign agreement lah kan. And then dia cakap dengan I sanggup tunggu you lama sebab bos I pun suruh tanya, betul ke gaji you ni, dia kata. Sekarang dia pun dah jadi Amway business owner So I memang kalau naik Grab ke, I jumpa orang dekat lift ke, I pergi restoran ke, I akan cuba jadikan diorang sebagai Amway business owner. Itulah cara Amway sebenarnya. Inilah cara Diamond Anta sebenarnya. Diamond Anta ni dia orang lama, jadi dia full pada offline. Jadi kita yang baru ni kita kena belajar sebab kita tak tahu sampai bila social media ni bertahan. Offline orang lama yang buat 20 tahun semua berjaya daripada offline. That's why kita wajib lah kita kata, kita perlu jugalah expert dengan offline, belajar juga, jangan fokus. Tapi kita gunakan kesempatan selagi ada kepada online tadi, okay? So dekat sini ada tajuk fishy kan, ni tajuk fishy, lepas tu storytelling, lepas tu dekat bawah tu kita, dekat gambar ni ada visual. So nampak kat sini orang share. Walaupun I tunjuk macam ni pun, posting yang macam ni pun orang share sampai 14 share. Orang like sampai 263 like dan orang komen. Sebab manfaat yang kita tinggalkan. Konten kita tu biarlah konten yang bermanfaat. And then jangan tak tahu setiap kali I buat posting, walaupun tak kisahlah orang tu beli ke tak ke, I akan dapat lead. Every posting I akan dapat lead. Walaupun satu hari satu posting, tapi masa mula-mula nak naik kepada semua yang ada dekat dalam meeting ni, kalau nak naik awal-awal dalam social media, buatlah posting satu hari 4 kali. Kalau baru nak naik, buat 4 kali. Try buat hari ni, buat untuk besok. Jangan besok buat untuk besok.
Tak boleh hari ni kita buat, sebab kalau kita buat dalam keadaan terdesak, kita buat dalam keadaan kelam kabut, kita akan hasilkan konten yang desperate yang tak akan memberi impact pada audiens. Tapi kalau kita buat dalam keadaan relax, kita tahu apa yang kita nak luahkan daripada hati kepada konten, mereka akan dapat apa yang kita cuba sampaikan. Okey, boleh? Dapat tak? I suka check. I nak tengok siapa ni. Boleh dapat. Kalau I punya sesi wajib reply. Belum lagi kalau I punya sesi tu wajib buka kamera. Alright, good. Okay, semua dah dapat, so kita pergi ke next. Okay, so next, luaskan rangkaian dekat semua social media. Janganlah guna TikTok je, tapi TikTok tu I memang 100% memang I bagi komitmen dekat TikTok. Tapi same goes to Reels. I pergi juga dekat Reels, dekat IG story, dekat WhatsApp story, dan I bertegur sapa secara offline. I memang suka bertegur sapa sejak buat MV ni, alright. So dekat TikTok ni, kenapa I suka TikTok? Sebab kita tak boleh buat ads, salah di sisi MV, betul tak? Tapi TikTok ni dia punya audience adalah stranger yang dia hampir macam ads lah. Dia boleh boost kepada ramai orang tanpa kita menggunakan ads. That's why kita nak tarik orang, kan? Kita nak tarik orang, nak dapatkan leads, kita gunakan TikTok ni. Walaupun kita tak boleh bertahan lama selama mana, tak apa, sementara boleh ni. You guys please gunakan TikTok. Buat video gila-gila dekat TikTok. 1 hari 4 kali ke, walaupun tak ada orang tengok, biarkan. Yang penting matlamat kita, fokus kita kepada konten yang berkualiti, konten yang memberi manfaat. Bila kita tengok konten tu, sebelum I post, I akan tengok balik. Kalau aku tengok konten aku ni, aku nak beli tak produk aku ni? Kalau aku tengok konten aku ni, aku nak stay ke aku nak skip? Sebab kita jangan buat konten yang shock sendiri. Kadang-kadang I akan tanya upline, cuba tengok I punya konten, okey tak? Tanya upline, okey tak? Kalau tengok bosan tak? And then kita banyakkan demo dekat konten, kan? Satu TikTok kita kena ada 3 sahaja. Kita tak boleh lebih daripada 3 niche. Kalau contoh kita nak cerita pasal macam I suka cerita pasal kecantikan, kan, ataupun penjagaan diri, kan. So I boleh letak makeup dalam penjagaan diri, deodorant dalam penjagaan diri, kan. Lepas tu I letak lifestyle, rumah, gadget. So jangan lebih 3. Janganlah kat situ makanan, nak ceritakan pasal kereta pula dah, nak cerita pasal you all suka shopping lah. So make sure 3 niche saja dalam satu TikTok, okay. And then daripada video TikTok I bawa kepada Reels. Tak ada masalah, tak payah nak fikir banyak-banyak dah. Bawa je video TikTok tu kepada Reels. And then I post juga dekat IG story lah. Tak payah sebenarnya susah-susah, tapi perlu luaskan rangkaian je. And then jangan tak tahu, WhatsApp story ni I jual 7 biji tilam dalam masa 1 malam dekat WhatsApp story je. Jangan tak percaya, buat. Kalau kita tak percaya dan kita tak dapat. Tapi kalau kita buat je, mungkin selepas 7 hari tiba-tiba 7 orang nak beli. Jadi jangan orang kata percaya je, buat je. Sebab itulah ada hashtag buat je. Sebab buat je tu memang berkesan. Okay, so lepas ni gunakan semua platform social media. Jangan fokus satu je. Memang I fokus satu je TikTok, tapi I luaskan kepada Reels, story IG dan story WhatsApp. Of course sekarang Facebook juga. Alright, so bina network dan bonding. Ni tadi tajuk yang keberapa? Siapa alert ni tajuk yang keberapa? Siapa boleh bagi tahu dekat ruangan komen? Ni tajuk yang keberapa? Kita nak tengok tajuk yang keberapa ni? Tajuk yang last. Betul ke tajuk yang last ni? Kita nak tahu juga ni semua. Tajuk yang last. Okey. Yang lain? 3 orang je. Yang lain? Betul ke yang last ni? Anda yakin? Anda yakin ke yang nombor 7? Kita tak ada talian hayat. Betul. Okay, alright. So betul. Ini adalah tajuk yang terakhir pada pagi ini. Alright, so ini pun dah 9.46. Ingatkan sekejap je. Rupanya dah terlama juga ni. Alright, so bina network ni macam mana? Daripada social media ni boleh ke kita bonding bina network? Okay, so daripada sini, daripada video sini, daripada video bell, kan, daripada komen yang 3,000 tadi, yang 14 orang save, kan, yang 82,000 yang like, dia pergi kepada pengguna. Dia jadi pengguna bell, kan. Bell type JJNH ni kat phone bell, keluarlah. Ni semua orang yang nak beli. So daripada sini, mungkin ada yang beli, mungkin ada yang nak tanya je. Tapi penting tak bila kita buat video
ni 114,000 orang. Jadi yang mana Bel terlarat, Bel akan WhatsApp diorang. Bel akan paksa diorang save number nama Bel. Bel bagi nama terus. Sebab pernah jadi sebelum tu Bel suruh save nama Bel je. Lepas tu ada seorang tu selepas 3 bulan dia cakap, "Ya Allah sis, 3 bulan saya cari sis tak jumpa sebab saya lupa nama sis." Dia kata, "Nasib baik saya terjumpa sis punya content kat TikTok, saya boleh klik balik. Saya nak beli, nak repeat balik barang," dia kata. Jadi sejak tu Bel letakkan nama, bila orang contact je Bel, "Hai, jangan lupa save number Bel sekejap boleh? Bel MW." Sekurang-kurangnya bila dia jumpa iklan orang lain MW, dia type je MW dekat dia punya phone number, keluarlah Bel MW. Sebab apa? Bila dia dah biasa dengan kita, kita dah bina bonding, dia nak beli dengan kita walaupun dia tengok iklan orang lain. Bayangkan 3 bulan dia cari Bel sebab dia nak juga beli dengan Bel, dia tak nak beli dengan orang lain sebab bina bonding tadi. Kita selalu reply story dia, kita selalu komen dekat gambar dia. Jadi bila dia terlupa Bel siapa, dia tetap cari Bel juga. Jadi pentingnya kita buat video tadi dekat social media, tak kira lah TikTok ke IG ke apa, sebab dia akan menarik kepada WhatsApp. Dia akan pergi kepada WhatsApp sebab dia klik link kita dan daripada situ kita boleh database. Kita boleh simpan database. Alright. So daripada situ dapat ABO. Nampak ni GNHDN semua jadi ABO. Ni baru sikit sebenarnya, ada panjang lagi. Cukuplah Bel tunjuk. Jangan tak percaya. Daripada pengguna lah kita dapat ABO. Sebab I masuk MW seorang-seorang. I tak ada pun siapa-siapa kawan yang nak beli. Semua yang beli bukan kawan Semua yang jadi ABO bukan kawan. Cuma sekarang ni bila kita dah berjaya baru kawan-kawan tanya, "Sihat ke Bel?" Wah, lama tak tegur. Tu normal. Normal bila kita dah berjaya, orang kampung semua dah pandang kita Tapi bukan makna kita nak menunjuk kat diorang, tapi macam kita punya visi helping people. Jadi kalau kawan-kawan kita datang kemudian pun tolonglah mereka. Okay? Alright, so nampak daripada video tadi, sebuah video dalam masa 1 hari dapat 100 orang ABO, dapat beberapa ratus orang yang membeli. Jadi sebab tu pentingnya belajar social media. Tak tahu belajar, bukan tak tahu tak apalah saya tak tahu. Sampai bila lah tak tahu tu. Tapi bila kita tak tahu, kita belajar, kita dapat. So macam I punya tips extra, sharing dari hati. Belajar sharing dari hati. Janganlah fake sangat nak buat penceritaan yang pelik-pelik. Every time kita sharing dari hati, contohlah ada satu hari tu Mak Bel, dia cerita dekat Bel, dia kata, "Kak Ngah, tadi kawan ibu datang rumah. Muka dia cantik sangat, dia pakai set travel kit renewing tu kan. Ibu macam nak lah kan." Jadi Bel pun pergi Bel pergi MW dekat Kelang. Bel belilah, Bel ambil lah video, pergi ambil benda tu kan. Tapi in term of video, Bel cerita balik. "Korang nak tahu tak, tadi aku balik rumah, mak aku ceritalah macam ni. So nampak tak, kita bercerita balik sebenarnya the real story. So tak payah nak pening kepala dah lepas ni. Mungkin Juwita, hari ni I pergi HQ, I jumpalah seorang makcik ni, dia punya kulit cantik, rupanya dia cakap dengan I, dia pakai collagen. I terus siasat apa collagen tu punya ingredient. Korang nak tahu tak ingredient dia apa? Komen part tu. Dah simple tu je, dah siap dah konten. Macam tu je kami buat. Tak payah kita nak ambil masa daripada pagi sampai malam, sambung besok lusa baru siap satu video. I kalau buat video dalam masa 5 minit. Kadang-kadang tengah masa jumpa dekat Diamond Anta tu, dekat BES tu kan, tengah sembang tu, I boleh siap satu video. So itu bila kita tahu cerita dari hati. Kita bukan nak fake, kita bukan nak pelik-pelik. Cerita dari hati, make it simple kan, kita akan dapat idea tu. Okay, alright. So bina network bonding tadi, so nampak daripada WhatsApp story I bagi bukti, I dapat close iron 4 biji dalam masa 1 malam dengan hanya cerita dekat story WhatsApp. Sebab I dah tarik I dah tarik daripada awal dulu kan. Kenapa pentingnya tarik orang masuk kepada lead WhatsApp. Inilah dia. Dia orang teracun je daripada beli deodorant nak beli iron lah pula. Kita takkan tahu. Mula-mula nak beli deodorant tak ada duit. Oh, beli iron ada duit pula. Itulah dia MW. Itulah dia manusia. Kata tak ada duit sampai kena minta KWSP. Tapi beli LV ada duit. Jadi kita jangan ada mindset manusia ni tak ada duit. Diorang ada je duit kalau kita tunjuk keperluan tu penting untuk life dia. Jadi Bel memang suka tunjuk kepentingan-kepentingan hari-hari, Bel share kepentingan. Jadi adalah orang yang
tanya. Jadi bila dia contact kita, janganlah kita terus spam, nah beli ni ada ni. Kita tanya khabar kan. Kita sembang-sembang sikit. Tapi jangan melarat-larat pula sampai dia bosan pula kan. Kena pandailah skill-skill tu. Biasanya Bel buka sikit lah. Biasanya Bel akan tanya, hai apa khabar kan. Lepas tu nanti dia jawab apa khabar. Terus guna voice note. Jangan typing. Lepas ni kalau nak contact ataupun nak bonding, voice note. Memang team Bel semua wajib voice note. Tak ada nak type-type. Sebab voice note tu dia lebih cepat grab dia punya emosi. Lebih cepat grab dia punya perasaan. Lepas ni pakai voice note. Okay. Alright. So, nampak? Ni semua bukti lah ni Alright. So, buat juga aktiviti 10-3-1. Sebab apa? Bila kita dah tarik mereka, tengok hidup kita, tengok live kita, kita kena show lah the real. The real kita belajar, bukannya social media semata-mata. Walaupun kita ada extra social media, tapi ini yang kita kena kukuhkan. Nampak? I pun buat juga. I pergi jumpa downline, offline. Setiap hari Rabu I dah tetapkan dah. Ada ke tak ada ke, I tetap pergi. Bila diorang tengok kita buat, diorang pun akan buat. Kalau kita sendiri pun bagi alasan tak nak pergi tu, tak nak pergi ni, tapi kita mengharapkan mereka buat, macam mana mereka nak buat? Jadi tengok I bukan setakat kontak I punya penaja atasan, penaja I pergi kepada atasan juga. Jangan limitkan kita punya opportunity, kita punya kelebihan. Kita boleh pergi kepada Juwita, kita boleh pergi kepada Diamond Anta. Jadi jangan limitkan. Kita nak berjaya macam mereka, kita jangan salahkan mereka, tapi kita kena pergi kepada mereka. Kadang-kadang I kadang-kadang kerja Kak Lia sampai 3 bulan sebab punyalah pack jadual Kak Lia sebab tim dah besar. I tak pernah kecil hati, I tak pernah merajuk. Dalam MW jangan ada perasaan kecil hati, jangan ada perasaan merajuk, jangan ada perasaan rasa macam down upline aku ni tak cari pun aku ataupun busy sangat, jangan. Saat tu kita dah bina kejatuhan pada perniagaan kita. Kita kena always positif, kena baik, kena bersikap yang baik-baik supaya bisnes kita boleh pergi jauh. Kita akan stuck bila kita tak cukup aktiviti, bila kita punya pemikiran toksik, bila sikap kita toksik. Kita buat kadang-kadang ada juga ABO dia buat 10-3-1, dia buat offline tapi dia stuck. Rupanya dia suka toksik, dia suka fikir yang bukan-bukan, dia suka negatif. Jadi dia punya rezeki tu terhalang. Sebab Tuhan nak jadikan kita usahawan yang hebat. Usahawan yang hebat dia tak boleh ada perkara-perkara negatif. Jadi dia bukannya nak halang rezeki kita, dia suruh kita ubah. Percayalah siapa yang masuk dalam meeting ni, once you all tukar je you all punya sikap, you all punya mindset, tiba-tiba kan ada orang PM, "Hi sis, saya nak tanya deodorant." Itulah the miracle ataupun magic dalam MW. Walaupun kita buat 10-3-1 and then kita ubah sikap kita dengan upline, dengan penaja, tiba-tiba orang sendiri, rezeki sendiri datang pada kita. Okay? And then penting buat offline lah. Memang walaupun I ada anak, kan, walaupun I ada komitmen I sendiri, I takkan lupakan offline. I mesti kena tunjuk dekat, I kena pergi dapatkan emosi diorang. Mula-mula dia beli APC ni dia beli vacuum, tapi sebab I pergi offline, lepas tu dia beli pula penapis kereta. Padahal dia pakai Myvi je. Sebab apa? Sebab offline touch. Kita kena ada offline touch. Okay, boleh tak? Boleh ke? Paling penting sekali lepas ni, semua 41 orang ni kena ada dekat Selasa meeting. Macam Juwita, hari-hari sampai orang semua dah kenal. Secara tak langsung orang inspired. Dari situlah orang akan join kita. Sebab orang trust kita. APC pun akan nak beli dengan kita sebab dia tengok journey kita. Dia tengok committed kita macam mana. Kadang-kadang orang beli bukan sebab barang, sebab support. Bila dia dah support, dia rasa barang tu best, dia nak beli lagi. Okay, penting. Lepas ni pergi kelas offline. Kelas offline ni kadang-kadang bagi I lah kan, I punya pengalaman sendiri, sometimes bukan sebab ilmu je yang I dapat, tapi I top up I punya booster. Kadang-kadang duduk dalam circle positif pun dia bagi booster. I tak sempat nak down. Kalau ada yang rasa macam down, macam mana ya Bel nak hilangkan perasaan down, pergi offline. Itu saja. Kalau ada orang kata ada masalah anak, I pun ada masalah dengan anak I. Tak ada orang nak jaga. Sepanjang 2 minggu I boleh, sepanjang 2 minggu ni lah kan, I punya kereta masuk bengkel tau. So I memang tak ada kenderaan. Kalau I pergi naik Grab, nak balik, Grab tak ada. Jadi apa I buat, I macam
telefon I, dia tak pernah pergi meeting sepanjang setahun dia buat Amway. Setahun dia buat Amway, dia tak pernah pergi meeting offline. Tuhan hantar dia call I, you nak pergi meeting tak? I nak ikut lah. I bawa you. So nampak tak? Kalau kita jadikan alasan anak, Tuhan akan bagi lagi masalah. Kalau kita bagi alasan anak tak sihat, Tuhan akan bagi lagi anak you tak sihat sampai bila-bila. Tapi once kalau kita rasa kita nak, kita cari idea macam mana nak cari letak anak kat mana ke, kereta tak ada, kita fikir macam mana ke kita mencari solution, Tuhan hantarkan solution pada kita dan masalah tadi akan selesai. Serius I cakap. I ada seorang yang I pernah kenal, dia selalu anak dia memang sakit lah, memang sakit kan. I cakap, stop. Tak pergi kelas sebab anak sakit, tapi try tinggalkan anak dekat suami ke, dekat mak ke dalam keadaan dia sakit. Sejak tu anak dia dah kurang sakit. Sejak tu suami dia yang tak faham tadi cuba support dia. So nampak tak, once kita cari solution, kita akan dapat jalan. Once kita layankan masalah, Tuhan bagi lagi masalah. Bukan Tuhan nak benci kita, tak. Tuhan nak kita ubah. Sampai kita matang, sampai kita nampak, baru dia bagikan kita punya 10,000 gaji tadi. Okey, dapat tak semua? Okey ke? Masih okey ke semua? Alright, okay. So ini adalah tip ekstra daripada Bel. Nampak tak? Walaupun I share gambar donat yang tak ada kena-mengena kan, tapi orang boleh share I punya donat dari 66 orang. Sebab apa? Sebab ada something. Lepas ni nak buat apa-apa posting, make sure posting yang meninggalkan meninggalkan manfaat. Jangan share pasal benda-benda yang negatif. Kita pergi tepi pantai sambil kesedihan. Orang tak nak cerita sedih kita. Orang nak cerita-cerita yang memberi inspirasi. Orang nak cerita-cerita tentang produk tu best kenapa. Jangan cerita pasal kasut kita terkoyak, hati pun sakit, tak payah. Cerita pasal macam mana nak hilangkan bau kasut dengan menggunakan deodorant spray. Itu tak apa. Okay? So fast action, tidak bertangguh, terus up bila dapat ilham. Kadang-kadang tengah berak, I percaya orang tengah berak, sorry to say, memang selalu dapat idea, jangan tipu I. Even Diamond Diamond Fendi pun cakap betul lah Bel, betul kan. So terus upload apa yang kita rasa idea tu, sebab biasanya otak akan bagi signal untuk produce idea yang lebih power bila kita biasa buat. Bila kita biasa dapat idea je terus up. Dapat idea tengah-tengah makan dengan Diamond hantar, kejap Diamond 1 minit, kita up cepat-cepat, kita sambung. Tapi tengah meeting janganlah buat macam tu. Tempat-tempat yang sesuai lah, bersesuaian. Okay. And then biasakan sharing kejadian real setiap hari. Contoh tengah naik Grab, abang tu tanya kita pasal MV, kita pun cerita hari ni I naik Grab lah, abang tu cerita pasal MV, bangganya I. Macam tu, cerita benda-benda yang real. Hari ni I pergi toilet, I tersepak sabun, luka sikit, I pun letaklah spray Alano. Benda yang real everyday. Kita bangun je daripada katil, ada macam-macam benda real. Kita pergi toilet, kita jumpa sabun. Kita pergi basuh pinggan, kita jumpa sabun kan. So benda yang real, biasakan. Daripada hari ni 1, besok 2 cerita, nanti lama-lama daripada idea yang kelakar, lama-lama akan idea yang power, okay? And then cerita yang tidak berjela, tak shock sendiri. Mulakan dengan simple, 2 perenggan ke kan, 3 perenggan ke. Fokus apa point yang nak disampaikan. And then dari hati yang ikhlas. Kita cerita tu memang betul-betul the real. Janganlah kita tak suka foundation ni, kita pergi cerita kita suka. Ada seorang ABO ni, I tak boleh cerita siapa, dia jual collagen dia jual collagen, dia cerita collagen tu best lah, apalah dia pakai, dia kata, tapi dia tak pakai. And then dia start, dia kata dapat lead banyak, video FYP lead banyak, kadang beratus-ratus orang, tapi seorang pun tak beli. I cakap dengan dia, apa tahu, sebab you tak ikhlas, you berdosa tipu orang. You tak pakai tapi pergi cakap you pakai. Kalau you tak pakai, you ceritalah kelebihan. Boleh kita nak cerita pasal barang tak pakai, boleh, tapi dia cerita kelebihan dia. Tapi ni you sebut you pakai, macam mana Tuhan nak bagi rezeki? Jadi sejak tu dia pun pakailah collagen tu, minum collagen tu. Walaupun video dia 2 orang 3 orang yang tengok, mesti dapat sale. Sebab apa? Dia ikhlas dari hati. Jujur dari hati dia sharing tu, dia tak tipu. Okay, so lepas ni boleh sharing dari hati. Alright, so yang seterusnya matlamat. Setiap sharing sorry kejap So setiap sharing mesti kena baca balik. Tanya diri kita, kalau kita baca, kita nak save tak posting ni?
Tiba dah syok-syok tulis, bila baca balik, ya Allah, bosannya cerita aku. Dari situ kita boleh padam balik lah. Ini baca balik. Aku cerita pasal apa ni, orang sebelah maki aku ni bagi manfaat ke dekat Juwita nanti? Kalau Juwita baca dia rasa macam boleh bagi dia manfaat ke? Okey, kalau tak okay, delete, buat balik yang baru. Make sure beri manfaat. Biasakan tanya diri kita. Kalau tak yakin, tanyalah upline kita, alright? Okay, so kalau nak tahu lebih lanjut, boleh message atau email kepada upline kita, boleh call upline kita, and everything tetap cari upline kita. Kenapa Bel cerita pasal mencari upline kita? Even Bel sendiri kan, kalau Bel nak jadi macam seseorang kan, Bel nampak, wah bagusnya, wah powernya dia kan, Bel akan contact Tira. Tira, Bel tengok ni Diamond Anta ni power lah Tira. Tira boleh tak bagi tahu Bel macam mana Bel nak buat macam Diamond Anta? Itu sebenarnya cara kita. Jangan kita pergi senyap-senyap, pergi contact dia. Weh, Diamond, saya nak tahulah apa rahsia you macam ni. Sebab kadang-kadang kita tak tahu cara dia mungkin berbeza. Dia tak tahu downline kita macam mana. Hanya upline kita je tahu group kita macam mana. Jadi everything kita nak tahu, contact upline kita. Kalau kita tak trust upline kita, kita akan stuck. Kita tak boleh pergi jauh. Tapi kalau kita trust macam Bel tadi, boleh dalam masa 2 minggu je boleh capai 9%. Dalam masa sebulan 2 minggu pun boleh capai SP. Sebab I memang very percayakan Tira. Kecuali bila ada majlis kan, kita terjumpa Diamond ni, masa tu bolehlah kita nak dengar inspirasi daripada Diamond lain kan. Masa tu je. Tapi jangan senyap-senyap pergi contact, senyap-senyap pergi itu ini. Apa-apa nak, cari upline kita. Kalau upline kita tak boleh jawab, cari upline kepada atas kita. Mereka lebih tahu. Kalau orang tak tahu, tak adalah dia orang jadi Diamond. Betul tak? Jadi pegang upline kita, percaya dia. Kalau ada tak percaya dalam hati, cuba try malam ni, ubah. Cuba try. You akan dapat something yang miracle besok pagi. Alright, so ini adalah anak I. Walau I nak ceritalah siapa yang rasa macam ada masalah anak, nak tinggalkan anak tak boleh, you bolehlah. I ada anak yang I terpaksa tinggalkan. So dia hantar voice note dekat I lah. Masa tu I dekat sana. So kejap I buka balik voice note tu sebab I tak boleh buka video ni. Kita perlukan pengorbanan. Siapa nama dia tadi? Okay. Kita perlukan pengorbanan. Kalau kita nak berjaya, kejayaan tu bukan murah. Dia memang mahal. Dan bayaran dia adalah pengorbanan. Okey, dengar apa anak I cakap. Ni jangan seda-seda. Kan umi tak tahu jalan macam mana. Tidaklah. Tak ada rumah. Macam tak boleh lah umi. Mami Jia tahu tempat dia. Jadi Mami Jia So dia risau, I tak tahu jalan balik. Nanti tak boleh pick up dia. So dia pesan, nanti ikut cousin ya, sebab I kan tak ada kereta kan. Ikut balik cousin dia kata. Lepas tu dia cakap lagi, jangan lupa beli makanan. Sebab I selalu tak sihat. So nampak, anak 5 tahun boleh faham kita kalau kita betul-betul dalam hati kita nak buat. Tuhan akan bagi. Tuhan jaga dia. Tak payah kita risau. Tuhan jaga dia, Tuhan bagi dia matang walaupun 5 tahun. Yang penting kita jangan tak buat MW sebab anak. Tapi kita kena buat MW sebab anak. Sebab future nanti I nak masa dengan dia je. I tak nak dia, kalau I kerja 7 tahun kat luar ke kan, kalau I jadi peniaga dekat luar ke, seumur hidup I sampai tua I kena kerja. Tapi kalau I buat MW macam pokok durian. Siapa kat sini suka makan durian? I nak tanya. Sebab kalau suka makan durian, tahulah kan cerita pasal durian ni. So pokok durian ni pada awalnya kita kena tanam, betul tak? Kita kena baja durian. Struggle ni, kalau salah baja, nanti tu orang punya. Sekejap nanti. Tu anak dah kacau dah kan. So pokok durian ni kita punya struggle nak make sure dia tumbuh dengan sihat. Tapi percaya tak? Kita punya struggle berapa lama? 7 tahun je, betul tak? 7 tahun kita jaga pokok tu, tapi selepas 7 tahun kita dah tak payah ambil tahu pasal dia, tapi every year kita ambil buah. Every year ambil buah. Macam itulah MW. Struggle kita awal-awal ni membina perniagaan, tapi selepas kita dah bina very strong, kita akan dapat passive income sampai anak cucu cicit. Macam pokok durian, walaupun kita dah mati, anak kita boleh ambil durian tu tadi. Anak kita dah mati, cucu kita pula ambil dekat kebun. So itulah MW.
kita pula lepas ni duk fokus lah kita nak cari follower ramai-ramai. Tapi kita bisnes membina leader. Membina leader itulah yang kita kena fokus sebenarnya. Lagi banyak leader kita bina, maknanya perniagaan kita berjaya. And then nak cari leader mestilah berasal daripada user, dan user bermulalah daripada follower. That's why walaupun 1031, walaupun offline tu penting, sementara ada online ni, gunakan social media untuk kita cari user, untuk kita dapatkan follower menjadi user, dan user tersebut akan jadi leader, dan leader kita akan menjadi satu tim bisnes yang hebat. Okey? Dapat ke semua? Dapat banyak ke dapat sikit ni? Risau. Dapat banyak. Alhamdulillah dapat banyak. Okey, Bel ada satu video nak tunjuk sebelum kita berakhir. Okey, kejap. Okey, jom dengar video ni. So sometimes it's the journey that teach you a lot about your destination. So Amway ni adalah journey, dia bukan destination, dia bukan berhenti setakat tu. So kita perlu cintakan proses kita, cintakan progress kita. Jangan marah kalau Amway post barang lambat, XS habis, jangan marah. Tapi Amway dah bagi kita macam-macam. Kalau kita cintakan perniagaan kita, produk kita, kalau kita ada masalah A, kita cari solution B. Kalau kita ada masalah B, kita cari solution C. Okay? So dengar video ni baik-baik. Semalam masa live, ramai yang tanya, "Bang, berapa sale bang? Sale bulan lepas berapa bang?" Dah macam-macam lagi lah. Nak tahu sebab apa saya tak bagi tahu berapa sale saja, dan saya tak nak bagi tahu. Sebabnya adalah sebab saya tak nak ajar follower-follower saya ataupun orang yang tengok live saya ni, aku tak nak ajar korang yang bisnes ni adalah duit. Aku tak nak ajar korang benda tu. Aku tak nak ajar korang, aku tak nak inspire korang dengan hanya duit, sale dan juga figure semata-mata. Tapi aku ceritakan pengalaman, aku ceritakan jatuh bangun aku. Supaya apa? Supaya korang faham yang bisnes ni proses. Kalau kau terlalu fikir nak duit, nak sale, nak cepat kaya, bila kau fail, kau akan ada masalah, kau akan jatuh. Sebab apa? Kau tak cinta dekat proses. Sebab tu aku banyak cerita kejatuhan, aku banyak cerita pengalaman. Sebab apa? Supaya korang ready, bukannya nak takut-takutkan korang. Apa? Nak cakap aku sembang gari? Sorry, gua tak sembang gari, gua sembang reality. Okay, alright. So dengar tadi So bila kita nak buat bisnes, kita perlu cintakan proses. 1031 tu buat dengan ikhlas, belajar dan faham betul-betul konsep dia. So bila kita faham konsep tadi, barulah customer tu datang secara tak sengaja. Dia akan auto. Bila kita cakap sikit je, orang tu nak beli dengan kita. Sebab apa? Kita dah expert. Kita dah expert dengan apa yang upline kita ajar tadi. Okay? Alright. So rasanya itu je kot tips Bel. Macam Bel lagi sikit Bel nak share. Bel sebenarnya tak pernah fokus pada gaji. Bel tak pernah fokus pada apa yang Bel bakal dapat. Tapi Bel everyday Bel akan contact upline, nak betulkan 1031, nak belajar lagi bonding, nak faham lagi sistem Amway. Dari situ bila Bel buat 1031 apa semua, automatik orang tadi nampak perbezaan skill kita daripada kita A kepada B. Faham kan? Jadi Bel nak cerita sikit lah apa yang Bel dapat. Kan mesti orang nak tahu Bel ni cerita-cerita ni apa yang dia dapat. Okay, Bel dapat pergi untuk Muslim, kita dapat pergi umrah dengan 100% duit Amway dalam masa 7 bulan buat Amway. And then Bel dapat bagi mak duit every month, RM1,000 every month. Memang kecil lah kot, bagi I besar lah sebab I baru lagi kan. And then I dapat bagi duit belanja dekat adik-beradik. And then I dapat I dapat beli rumah. I beli rumah tu untuk I punya mak. I punya rumah idaman belum lagi. So I dapat beli rumah dalam masa 11 bulan macam tu I buat Amway. So apa yang I nak cakapkan tadi, you tak perlu fokus siapa yang nak beli. You tak perlu fokus siapa kawan you ke, you tak reti tak ada kawan ke. Kita hanya perlu fokus 1031, pergi kelas offline, buat sahaja everyday. Dari situ mereka sendiri datang pada I. Mereka sendiri datang pada kita. Itu sahaja. So siapa-siapa yang nak result pada setahun akan datang, buatlah, fokuslah pada sekarang ni aktiviti-aktiviti, buat dengan upline. Buat dengan upline. Tolong buat dengan upline. Kalau ada rintangan, ada hasutan kata dalam hati, dalam fikiran kata, upline kau ni annoying ke apa, hasutan tu yang kita tendang.
kita cepat-cepat peluk balik upline kita. Okay, so itu saja tips daripada Bel. So Bel harap lepas ni Diamond Anta akan bagi tahu Bel, diorang dah dapat dah 10 APC, diorang dapat dah 10 EBO, tu yang I nak je. Alright, so good luck semua. Thank you so much. Tahniah. Wah, Tanya, menarik. Wah, MC menarik, juga. menarik. Menarik. Allahu Akbar. Terima kasih diucapkan kepada kita punya speaker yang hebat. Bel, thank you very much. Banyak sebenarnya poin-poin yang menarik lah berkenaan dengan social media. Dan tips-tips yang personal branding tadi tu memang sangat bagi saya praktikal lah. Practical means semua orang insyaAllah boleh buat. Step by step tu. Daripada orang yang dah berjaya buat, kita follow lah sekarang ni. Sekali lagi boleh tak sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Bel dengan letak bunga dan api. Bunga dan api. Bunga dan api. Bunga dan api. Yeah, bunga dan api lagi. Bunga dan api. Come. Thank you. Bunga dan api. Alhamdulillah. Tak sangka lah malam ni. Untung pada rakan-rakan yang bersama-sama dalam online ni. Okay, terima kasih sekali lagi pada Bel. Thank you. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput Diamond Anda untuk buat sedikit ucapan ataupun kata-kata untuk sesi pada kali ini. Dipersilakan. Halo, apa khabar anda semua? Hebat kan malam ni? Ayo, saya pun tak tahu nak cakap apa lah sekarang. Malam ni tak boleh tidur dah. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bel sebab sudi datang malam ni, dan daripada perkongsian Bel kita boleh tahu yang anda sudah meluahkan semua benda yang you ada. Tak ada simpan-simpan dah. Kalau semua ABO yang dalam meeting hari ini, kalau you setuju apa yang saya cakap, type 21, 21, 21, 21, lepas tu bagi api. Okay? Sebab I sendiri boleh rasa perkongsian daripada Bel ni memang benda-benda yang kalau kita ABO kan kita boleh faham dan memang boleh memberi kita manfaat. Kita malam ni belajar banyak-banyak benda. Okay? I cakap dengan Bel, thank you, no finish. Thank you, tak boleh finish, tak boleh habis lah. Tak tahu sampai bila-bila pun kita kena thank you. Dan kita juga mengucapkan Bel cepat-cepat meningkat jadi satu success story dekat ECVI yang kita boleh share you punya story dekat orang dekat luar sana tu. Okay, terima kasih. So hari ni I ada beberapa benda yang nak kongsi dengan anda. Adalah untuk mengakhiri meeting malam ni. Saya share slide saya. Okay. Alright. So, yang pertama I nak kongsi dengan anda, jangan lupa 26 hari bulan 11 maksudnya hari Sabtu, kalau tak silap saya hari Sabtu malam, kita akan buat business opportunity talk online. Okay, hari Sabtu yang akan datang lah, 26 hari bulan. So, kenapa kita nak buat business opportunity talk lah? Sebab apa? Banyak orang sekarang ni tengah cari peluang. So, kita tak boleh berhenti berkongsi peluang perniagaan MOE ni. Dan kali ni kita akan menunjukkan satu plan yang barulah, baru yang memang sesuai untuk masa sekarang. So, anda kena ajak kawan-kawan anda, prospek anda untuk datang ke BOT kali ni. Boleh? Boleh. Okey. So, yang kedua ni saya rasa sangat penting daripada perkongsian Bel hari ni, sebab kita projek BBI ni kelas kelima kan. Yang paling penting I suka perkataan inilah, it's never too late to begin lah. Dia memang tak terlewat lagi. Sebab bila kita mendengar satu perkongsian yang begitu hebat kan, yang paling penting kalau ada telah menyentuh perasaan kita, kita nak betul-betul touch lah malam ni kan. Yang paling penting bila kita nak mula bisnes ini. Okey, itu sangat-sangat penting. Tapi bagi saya, kenapa kita nak buat MOE ni? Daripada perkongsian Bel tadi pun kita dapat dengar kan, what do you want is more important than what you do. Maksudnya apa yang anda tengah buat tu tak berapa penting sebenarnya. Apa yang kita nak tu lagi penting kan. Maksudnya apa impian kita. Sebab tu kita selalu cakap dengan diri kita, fokus dekat
income, ada yang dia nak extraordinary punya freedom, ada dia nak self-improvement kan, dia nak meningkatkan diri, mungkin dia introvert, dia tak pandai cakap, tapi melalui perniagaan Amway ni kita boleh berkembang, kita boleh grow. Lepas tu yang paling penting, kita ada peluang untuk memulakan satu perniagaan dan melalui platform Amway. Lepas tu kita boleh dapat free luxury travelling, dan lepas tu yang paling penting adalah kita boleh dapat financial security lah. So bila anda fikir tentang impian anda jadi excited kan. We always can have a new dream. Kita bila-bila pun boleh ada impian yang baru. Saya jadi excited sebab apa? Sebab saya ada impian baru. Dan saya juga nampak melalui perniagaan Amway ni, impian baru saya ni boleh menjadi kenyataan. Boleh direalisasikan melalui peluang perniagaan Amway. Okey, itu yang membuatkan kita sangat-sangat excited walaupun kita letih, walaupun kita kerja kadang-kadang banyak masalah, banyak cabaran, banyak rintangan, tapi kenapa kita excited? Sebab apa? Kita nampak harapan, kita nampak ada peluang untuk kita memiliki peluang perniagaan yang membolehkan kita dapat kehidupan yang lebih baik. Okey, itu sangat-sangat penting ya. Lepas tu yang kedua, focus on learning. Macam kawan-kawan yang datang malam ni kan untuk projek BBI, dengan ada yang banyak leader yang masuk hari ni kan. Bisnes ni, anda bayangkan kalau malam ni anda dengar perkongsian Bel kan, banyak-banyak tips yang kita dapat kan. Kalau kita datang belajar, kita dapat banyak tips, banyak benda-benda yang kita boleh gunakan dalam perniagaan Amway kita. Dan malam ni adalah satu sesi yang begitu baik, yang kita dapat tips-tips macam mana kita boleh buat Amway melalui online, dan juga macam mana kita boleh buat dekat offline juga. Dan macam mana kita boleh mencapai bisnes macam capai 21% dalam hanya 1 bulan lebih saja pun boleh. So itu yang kita kena belajar lah. Okay. So sebab apa? I rasakan dalam bisnes Amway ni, the only way to get better is not our problem, weakness and willing to take action to improve it lah. Ini sangat-sangat penting. I selalu cakap dengan diri saya, hanya ada satu cara untuk kita menjadi lebih baik, yang di mana kita tahu masalah kita. Kita mesti kena tahu masalah kita, kekurangan kita, kelemahan kita, dan kita willing, kita rela untuk ambil tindakan untuk improvekan masalah itu. Baru kita akan jadi lebih baik kan dalam Amway. Sebab kita dah ada peluang yang begitu baik dah sekarang. Tapi kalau kita tak improvekan benda-benda yang kita perlu improve, kita masih akan stuck dekat problem yang sama lah. Okay? So, jangan lupa, bisnes ni sangat simple. Kita buat demo, kita tunjuk plan. Macam tadi Bel cakap kan, kita datang meeting. Macam sekarang offline punya meeting dekat ECBI hari Selasa malam. Kita kena datang Selasa malam. Percaya saya, offline tu kan, kenapa I rasa offline meeting tu begitu penting? Offline tu dia macam personal experience tau. Personal experience you tak boleh dapat dalam online. Anda setuju tak? Ya, itu actually itu sangat penting. You dekat online tu tak boleh dapat personal experience punya. You dengar orang cakap je tapi you tak dapat perasaan tau. You, macam susah nak menyentuh perasaan tau. Kalau you nak jadi excited, you nak jadi api-api, fire up, you mesti kena pergi offline meeting. Sebab tu kita tiap-tiap minggu pun masih pergi kelas offline. Walaupun kita ada kelas online, tapi kita masih pergi kelas offline. Okay, kita kena tunjuk demo, tunjuk plan, macam tu. So hari ni, yang last sekali adalah kita kena fokus on action lah. Saya selalu cakap dengan diri saya, don't let your learning lead to knowledge, let your learning lead to action. Kita belajar ni, macam hari ni kita belajar daripada Bel, tips-tips macam mana nak buat social media. Boleh tak kita ambil tindakan? Sekurang-kurangnya kita manfaatkan tips-tips yang kita belajar dan kita buat tindakan macam mana kita boleh improve dekat social media. Itu sangat penting. Macam anda tengok dekat sini ini bulan November. Anda suka ke tak suka? 17 hari. Malam ni hari 17 kan? 17 hari dah lalu dah. Lepas tu kita masih ada berapa hari? Kita masih ada 13 hari kan? So ini 13 hari ni dia hijau tau. Maksudnya 13 hari ni anda masih boleh fokus untuk ambil tindakan. Kita cakap kan, kita nak kelas projek BBI ni, kita 6 minggu, kita nak taja 10 ABO atau APC dengan 1000 PV kan.
Tadi dengan Bel cakap pasal satu hari dah boleh sign up 100 orang. Saya pun terkejut lah. Ini hebat ni sehari. Okay. So, anda fokus dengan 13 hari yang akan datang. Yang 17 hari ni yang dah lalu, anda tak boleh buat apa sebab apa? Kita tak boleh recycle itu masa kan? Kita hanya boleh pandang ke depan apa yang kita nak buat yang balance yang 13 hari ni. Okay? Sebab apa? Time can't be recycled. Masa tak boleh recycle. You use it or you lose it lah. Okay, itu yang sangat-sangat penting bagi saya. Lepas tu, daripada perkongsian Bel tadi kan, apa yang kita nampak, ini adalah slide terakhir saya. Kita buat Amway ni, kita kena faham, if you want to go fast, you go alone. If you want to go far, go together. Sangat-sangat penting. Ini bisnes ni, bisnes teamwork. Bisnes ini, bisnes bukan bisnes, dia bukan bisnes macam Superman tau. Bisnes ni macam, ini macam main bola sepak tau. Dia ada 11 orang dalam padang kan. Dia macam teamwork punya bisnes. Macam projek BBI ni nampak tak? Setiap minggu Dr. Syahril jadi MC. Betul tak? Bagi api-api dekat Dr. Syahril jugalah. Sebab apa? Setiap minggu dia kena menghiburkan anda semua. Dengan dia punya mic lah, dia punya headset lah, dia punya sharing lah kan. Sebab tu ini bukan seorang, ini satu team. Lepas tu I nampak macam Kak Nozi buat demo, Juwita, lepas tu ada banyak leader-leader dekat sini pun ada contribute dalam si studio dan juga ECBI juga. That's why you kena faham ini business, if you want to go far, kalau kita nak pergi jauh kan, kita kena fokus dengan team lah. So kalau team buat apa-apa aktiviti, datang join. Macam setiap Selasa datang ECBI, datang offline punya kelas, boleh tak? Boleh kan? Okay, so I rasa perkongsian saya sampai di sini saja. I hanya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah undangan kita dan juga kepada kawan-kawan yang datang. You kena percaya satu benda. I selalu dengar mentor I cakap benda ni. This plan will work given time. Percaya benda ni. Ini plan mesti work kalau you beri dia masa, you ada kesabaran, tapi you buat benda yang perlu. Bisnes ni mesti akan berkembang. Sebab apa? Kita dulu ada satu downline dekat Malaysia, dia buat Amway, kita tak tahu dia ada pergi Vietnam, sponsor satu orang. Hari ni downline kita dekat Vietnam tu Founders Emerald. Sebab pelan pemasaran Amway tu begitu unik. Sebab tu walaupun hari ni anda belum dapat hasil yang anda nak, tapi anda kena bersabarlah. Tapi yang paling penting, anda ada belajar tak? Anda excited tak dengan impian anda? Macam kita punya Bel cakap tadi kan, anda ada tak korbankan masa untuk buat bisnes Amway ni? Kalau anda buat benda-benda macam ni, anda mesti sangat excited, anda mesti ada momentum. Orang yang ada momentum baru boleh influence orang. Betul tak? Okay, so itu saja perkongsian saya hari ini. Thank you so much, Bel. So thank you very, very much for your sharing. It was an amazing sharing today. Okay, so I serahkan balik kepada Dr. Syahril. Terima kasih. Terima kasih Damayananda. Damayananda, nak tanya tentang homework macam mana? Actually, tadi I ada belum I ada tulis macam tadi kita dengar perkongsian Bel kan. Yang I rasa yang paling penting sebab I nampak kali ni, I nampak banyak ABO yang masuk projek kali ni, I nampak banyak ada dengar tapi banyak tak ambil action. Okay. Honestly. You tengok you tak ambil action sangat pun kelas ni nak berakhir dah. Tapi tak apa. It's never too late to begin. Masih tak lewat lagi. Sebab apa? Walaupun 2 minggu, tapi buatlah 2 minggu ambil action. Macam hari ni kita dengar Bel, perkongsian Bel kan. Boleh tak kita, at least kita boleh improve kita punya posting. I tadi dengar Bel cakap satu hari post 4 kali kan. Anda cuba, I rasa matlamat kita kan, dalam ini minggu, 1 minggu, you ambil lah 3 hari. At least kita bagi you discount sikit lah. You ambil lah 3 hari, tapi 3 hari you post 4 kali. Bukan 7 hari. You try to bina momentum dahulu. Sebab apa? Benda-benda yang kita tak pernah buat bagi kita memang benda tu bukan benda yang senang bagi kita. Tapi kita kena mulakan anyway lah. Kita mulakan dahulu. Walaupun lambat sikit tapi tak apa. Kita at least akan dapat pengalaman daripada 3 hari yang kita post 4 kali. Mesti ada satu pengalaman yang baru bagi anda semua. Termasuk saya.
upline anda. Ini sangat-sangat penting. Anda contact upline anda, anda connect dengan upline anda. Sebab apa? Bila anda connect dengan upline anda, anda mesti akan dapat lebih banyak idea macam mana nak buat bisnes MO ini. Mereka mesti akan tolong anda untuk capai matlamat homework anda. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih sekali lagi Demananda. Dan suka saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bel sebab banyak tips. Sebenarnya saya jarang tulis dekat buku sebenarnya. Hari ni kena tulis dekat buku. Selalu tulis kat phone je. Kata tulis kat buku, kita tulis kat buku. Okey. Sekali lagi thank you Demananda. Dr. Syaril, yep. Boleh tak kita ambil satu gambar, kita jadikan satu kenangan lah. Jom. Ini cabaran ni semua ni sebab banyak tak on camera. Kalau situasi anda mengizinkan anda, boleh tak anda on camera kita ambil satu group foto? Jom. Kalau team I, kalau dia tak boleh buka kan, cakap tunjuk gambar kipas atau dinding. I nak semua buka juga. Itu kalau team I. Itu adalah komitmen. Takkan you pergi office, you tak bawa kepala. Mesti you kena bawa kepala juga kan. Jadi bila you meeting, you kena bawa diri you sekali dalam meeting. Itu adalah betul. persediaan. I cakap kalau you nak makan dengan suami pun, you kena tahu dah you hari ni ada meeting, you kena makan sebelum pergi meeting. Itu adalah komitmen lah macam tu. So baru kita tunjuk dekat Tuhan yang kita memang nak rezeki tu. Tunjuk kipas, tunjuk dinding, cepatlah ni. Jari. Kalau tak boleh tunjuk muka, tunjuklah kipas ke dinding. At least you buka kamera tadi. Okay, jom. Kita nak snap. Okay. Kita bagi anda 30 saat cepat. 30 saat dah cukup dah. Cari dinding, cari langsir. Cari baldi. Cari baldi. Kejap Okey, kita gambar-gambar ni kita simpan jadi kenangan. Lain kali kita boleh kongsi bila anda ada success story kan boleh share. Bel punya sharing, I belajar, I breakthrough. Okey anda semua tengok ke kamera sini. Buat ini love. Kita love. Okey. Belum ada orang nak masuk. Okey, right. 1 2 3. Okey, next page Okey. Lagi sekali 1 2 3. Okey, last one freestyle. You nak buat macam mana pun boleh. Freestyle. Okey, tengok 1 2 3. Okey, dah. Okey, terima kasih sekali lagi. Yay, thank you untuk sesi pada hari ni. Menarik. Okey, jadi saya harap kita sama-sama lah dapat apply apa yang dikongsikan oleh speaker kita. Kan, kena apply, kena cuba juga. Saya sebenarnya sambil bila Bel share tadi aku set up aku punya media sosial. Sebab selama ni tak set up sangat pun. Lepas tu bila dia dah mention tadi, aduh, terasa juga. So kita sama-sama lah improve. Jadi thank you sekali lagi dan harap sesi ini dapat memberi manfaat berterusan. Sekali lagi, kita tak buat, kita takkan dapat improve diri kita. Percayalah, memang kena buat. Suka atau tak, kita kena usaha untuk buat juga. Jadi dengan itu, sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya ingin mengambil kesempatan. Kalau ada salah dan silap sepanjang sesi ini, saya mohon ampun dan maaf. Dan pada masa yang sama, saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada Seed Studio sebenarnya menganjurkan sesi projek BBI 1.0 ni. Dan jangan lupa, Sabtu ni kita pergi mengundi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Peace y'all. Thank you. Bye-bye. Bye-bye semua. Thank you Bel. Thank you so much. Terima kasih. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye.